أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Yaqahu qawli amma ba'du. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan kita menzahirkan kesyukuran itu Allah akan tambah lagi kekuatan kita, kenikmatan kita dan mempermudahkan segala urusan kita dalam kita berusaha untuk memahami kalimah-kalimah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan kerana terdapat di dalam Al-Quran itu 77,437 kalimah dan pada masa yang sama terdapat 6,236 ayat yang perlu kita fahami setiap kali kita membaca kerana sepatutnya memanglah kita kena membaca Al-Quran setiap hari ya. Jadi pembacaan kita tu perlulah disertai dengan kefahaman ya. Bukannya kita bergantung pada terjemahan tetapi perlu kita membaca dengan disertai dengan kefahaman. Itulah yang masukkan Allah dalam ayat 76 surah An-Nisa, Allah fala yatadabbaru al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan isi kandungan Al-Quran. Ya, untuk merenungkan itu kita perlu mengenal kalimah-kalimah, mengenal ayat-ayat, memahami konteks kalimah-kalimah digunakan di dalam ayat, memahami konteks-konteks ayat itu disampaikan kepada kita dalam konteks kehidupan kita seharian ya. Okey, kita teruskan dengan perkongsian kita. Saya teruskan perkongsian skrin seperti biasa dan kita kongsikan hasil kerja kita semalam iaitu dalam kita menerangkan istauqadana ra ya, istauqadana ra tu sebenarnya kalau kita boleh kenalkan dia, kita telah memulakan semalam dengan penerangan kalimah istauqadana ra, iaitu istauqada yang pertama tu adalah fi'il madhi ma'lum. Ma'lum maknanya satu perbuatan yang aktif ya, melakukan dengan fa'ilnya, komponen fa'ilnya ialah allazi ya, allazi yang tidak dinyatakan di dalam kalimah itu sendiri tetapi telah dinyatakan sebelumnya ya. Sebelumnya cuba kita ada tak simpanan screenshot yang ada satu saja ya, tidak ada di atas ni sebenarnya ada allazi istauqadana ra. Jadi allazi itu sebelum kalimah istauqada itulah yang menjadi fa'ilnya ya. Dengan nara tu adalah objeknya, iaitu jenis dia adalah isim lazim ya, isim lazim dalam kumpulan isim lazim dan dia mengambil jantina ya, yang muannas, bilangannya mufradah, dia juga nakirah dan peranan dia adalah sebagai objek ya, objek objek iaitu maf'ulun bih yang
mansub, ya. Okey, sebelum kita menyambung kepada pembentukan kalimah hari ini, kita akan buat pembentukan kalimah. Mungkin kita boleh tambah sikit penerangan kepada pembinaan ayat yang bermula dengan allazi, ya. Mungkin kita akan tengok ayat keseluruhan lah, ya. Ayat keseluruhan itu apa dia? Masaluhum kamasalil lazi istauqadana ra, ya. Jadi kita tengok pembinaan ayat tu dipanggilkan konstruk, ya. Yang ini ada 3 komponen tu yang perlu kita kenali. Satu, pertamanya kamasali, and then allazi, dan akhirnya istauqadanara, ya. Jadi tiga-tiga tu ada peranan dia masing-masing di dalam pembinaan ayat, ya. Masaluhum tu ialah dia punya mubtada' lah, yang nak menceritakan apakah cerita utama di dalam ayat ini ialah masaluhum. Kemudian disusuli dengan kamasali. Kamasali itu untuk menyempurnakan masaluhum ni dalam bentuk yang dipanggilkan silah, ya. Silah dia ialah istauqadanara. Jadi kalau kita nak menerangkan 3 komponen ni, kita boleh terangkan dengan menggunakan teknik allazi ni kita sudah mengenal dia, iaitu dia isim mausul. So bila dia isim mausul, dia ada hubung kait dia, ya. Sebab peranan isim mausul ni ialah menghubung kaitkan perkara sebelumnya, iaitu kamasali, dengan cerita selepasnya. Cerita selepasnya ialah istauqadanara. Jadi istauqadanara tu adalah yang dipanggilkan silah al-mausul. Silah al-mausul. Itu istauqadanara, apa? Cerita hubung kait. Itu dimasukkan silah al-mausul, ya. Yang menyambung cerita daripada allazi ini. Apa cerita dia? Ialah istauqada, yang dikatakan orang yang tu, apa cerita dia? Yang telah menyalakan api. Jadi yang menyalakan api, istauqadanara tu dipanggilkan silah al-mausul. So bila Aisyah tu, dia ni disilahkan ke atas yang mana? So dia disilahkan oleh allazi ni ke atas kamasali. Jadi kamasali itu juga kita boleh beri penerangan dia sebagai silah alaihi, ya. Alaihi, kalau Arab lagi kalau Jawi lagi cantik lah, ya. Tapi kita sekarang ni gunakan Rumi dulu. Alaihi maknanya hubung kait, cerita hubung kait ke atasnya. Bermakna istauqadanara ni nak menceritakan apa? Menceritakan kamasali tadi, iaitu apa? Seperti perumpamaan. Jadi saya cerita dia apa? Istauqadanara. Apa yang menghubung kaitkan dua ni ialah allazi. Itulah dari segi pembinaan ayat, ya. Peranan-peranan, komponen-komponen ayat, ya, antara apabila ada isim mausul. Maknanya isim mausul ni menghubung kait apakah sebelumnya dengan istauqadanara. Kalau nak lebih lengkap, silah ilahi ni boleh juga kita masukkan sekali dengan masaluhum, ya, sebab dia itu berkait, ya. Masaluhum
Kamasali itu apa cerita dia? Ceritanya ialah uh, istauqadanara yang dihubungkaitkan oleh allazi. Itulah peranan isim mausul ya di dalam ayat ya, untuk kita uh, belajar mengenalnya macam mana pembinaan ayat-ayat Al-Quran dengan kalimah-kalimah yang digunakan ya di dalam ayat itu insya-Allah. Hari ini kita teruskan dengan um, membuat pembentukan kalimah, iaitu kita telah pun siap penerangan tu, jadi kita masuk ke bahagian penerangan kalimah ya, penerangan kalimah. Jadi yang ni kita boleh padamkan. Kita akan fokus kepada penerangan kalimah dua sekali lah ya, iaitu istauqadanara. Kita buat satu-satu, lepas tu kita gabungkan dia ya. So ini kita boleh padamkan, kita buat istauqada dulu, iaitu pembentukan kalimah istauqada. Seperti biasa kita tulis Melayu lah pembentukan. Waw, qaf, kaf, nun. Pembentukan kalimah. Kaf, lam, mim, ha. So kita boleh copy ni pergi ke let's say logo Arab tadi, masukkan ke situ dan kita buat pembentukan kalimah uh, istauqada dulu. Buat satu-satu ya, bermula dengan 3 huruf akar ya. Kalau tuan-tuan tengok daripada kalimah ni, kita sebenarnya sudah boleh mengenal 3 huruf akar dia apa, ialah waw, qaf, dal. Ya, waw, qaf, dal. Saya arrowkan dia supaya hamzah wasal, sin dengan ta tu adalah huruf tambahan ya. Dia bukannya huruf akar. Jadi kalau kita ketepikan tambahan tadi, yang tinggal ialah waw, qaf dengan dal. Itulah 3 huruf akar dia. Jadi kita masukkanlah waw, qaf, dal tu dalam permulaan pembentukan kalimah, sentiasa bermula dengan 3 huruf akar. Masukkan di sini waw, asingkan dia qaf, dal. Membentuk kata dasar. Kata dasar apa kita buat? Kita yang 3 ni kita sambungkan dia ya, sambung. Lihat di sini, huruf yang pertama ialah huruf waw. Huruf waw ni adalah huruf illah ya. Tetapi dalam pembelajaran kita, mereka yang mengikuti kelas tahap pengenalan dan juga tahap asas intensif, kita sudah ada kongsikan ya, kaedah huruf illah yang pertama. Kalau dia huruf waw, dia tidak seperti huruf alif. Kalau huruf alif, dia akan bertukar kepada hamzah khata ya, tetapi huruf waw tidak. Huruf waw dia tidak bertukar, cuma kita bariskan dia saja. Kita gabungkan dan kita bariskan saja. Dia tidak bertukar ya. Huruf waw dengan huruf ya. Kalau dia huruf illah yang pertama ya. Huruf illah yang pertama dia tidak ditukarkan. Kita sudah mengenali ada huruf illah ada 3 saja ya, alif, waw dan ya. Jadi kalau alif dia akan bertukar kepada hamzah qata. Tetapi waw dan ya, kalau dia huruf illah yang pertama di sini, dia tidak bertukar ya. Dia masih lagi waw, cuma kita bariskanlah sebab kalimah ni kena bariskan. Jadi waw, qaf kita bariskan juga atas, dengan dal pun baris atas ya. Jadilah apa? Waqada. Ya, waqada ni adalah kata kerja. So boleh labelkan dia. Kaf, alif, ta, kerja. Kaf, ro,
jim, alif, kata kerja. Dan dia ada kata kerja mesti kita berikan makna dia. Ya. Kalau kita tak kenal, kita kena carilah. Sama ada cari dalam apa ni, dictionary, Quran, ataupun kita boleh cari dekat Quran yang memberi terjemahan kepada dia ataupun perkata. Dalam konteks ni kalau kita tengok di sini, ya, dia diberikan yang mana. So istaqada nanti menyalakan, ya. Istaqada ni adalah daripada waqada. Waqada sendiri maknanya menyalakan. Cuma beza dia istaqada dengan waqada apa dia ialah istaqada tu adalah kata terbitan yang dibentuk daripada waqada. Dia ada konteks dia. Iaitu konteks apa? Konteks dia dalam bentuk fi'il madhi, maklum, wazan ke-10. Waqada dia hanya kata kerja saja, tapi makna dia berkaitan. Ya, dalam konteks ni makna dia sama. Konteks dia berbeza. Jadi kita masukkan ke sini iaitu menyalakan. Kita ambil Melayu je. Menyalakan ialah mim, nya, lam, alif, kaf, nun. Menyalakan. Itu makna waqada. Ya, kata kerja mesti dalam bentuk kata dasar. Sini bukan kata kerja, ya, kata dasar. Dal, alif, sim, ro, ya. Kata dasar ataupun kata akar, dua-dua boleh guna, ya. Terminologi kata dasar ataupun kata akar boleh digunakan, ya. Yang memberi makna yang paling asas kepada kalimah itu istaqada tu dari dalam bentuk kata dasar iaitu waqada sebelum dia membentuk istaqada. Kemudian barulah mengenanya untuk membentuk istaqada daripada waqada dia memerlukan acuan. Ya, dia perlu acuan. Dan acuan tu kita telah pun tunjukkan semalam iaitu istaf'ala. Ya, acuan istaf'ala ni kotakkan dia. Yang ni, ya, istaf'ala. Inilah acuan dia. Ya, dia ada hamzah wasal, ada sim, ada ta. Dan acuan menggunakan fa'ain lam. Jadi nanti kita akan tukarkan fa'ain lam tu kepada waw, qaf dengan dal. Itulah cara nak membentuk kalimah. Jadi kita pergi balik ke leksi Ogos. Kita masukkan acuan istaf'ala. Mula dengan hamzah wasal, sin yang sukun, ta baris atas, fa yang sukun, ain baris atas dan lam baris atas. Itulah acuan, ya. Kalau tuan-tuan tak mengenal, tak boleh, ya, membentuk kalimah tu. Dia akan jadi kalimah yang salah, ya. Jadi penting, ya. Sebab kita sudah mengenali dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-10. Jadi mestilah menggunakan acuan fi'il madhi maklum wazan ke-10. Yang ini adalah fi'il madhi maklum wazan 10. Itulah acuan istaf'ala. Kemudian apa kita buat apabila kita ada acuan ni? Masukkan 3 huruf daripada kata dasar tadi. Bukannya huruf akar, ya. Ambil yang kata dasar tu. Walaupun dalam konteks ni dia sama. Tetapi nanti kan bila kita membuat pembentukan kalimah yang terbabit dengan huruf illah, di situlah kita akan memahami kenapa perlu gunakan huruf yang di dalam kata dasar dan bukannya huruf di dalam huruf akar. Dia berbeza. Sebab kalau ada illah yang bertukar, hurufnya akan berbeza, ya.
Jadi huruf di dalam kata dasar lah yang perlu dimasukkan ke dalam acuan istaf'ala, ya. Jadi macam mana cara nak memasukkan huruf tu? Kita mula kopikan dulu acuan tu. Kemudian kita gantikan. Waw ni adalah huruf yang pertama, dia akan gantikan fa. Menjadi dialah waw yang sukun. Jadi fa ni kita tukar pada waw. Waw dia baris sukun, jadi sukunkan dia. Itu cara nak membentuk kata terbitan. Step ketiga ni adalah kata terbitan. Kemudian ain ni adalah huruf acuan. Jadi kita kena tukarkan dia dengan huruf qaf. Yang ni, ya. Bukan yang dalam kata huruf tiga huruf akar dalam kata dasar ni. Qaf di sini mengambil baris atas. Tetapi apabila dia menggantikan ain tu memang dah baris atas. Jadi qaf tu akan mengikut baris atas ain. Ya. So ingat, kegunakan baris dalam acuan, bukannya baris dalam kata dasar. Dalam konteks ni qaf baris atas, ini baris atas, tak ada masalah lah, ya. Tetapi kadang-kadang qaf katalah qaf baris bawah. Jadi dia akan kena mengikut baris dalam acuan, bukan baris dia baris bawah bila memasukkan dalam kata terbitan. Jadi ain ni kena tukarkan dengan qaf ni tadi. Jadi kita tukar dengan qaf dan dia mengambil baris atas. Itu huruf yang kedua. Dan lam, huruf yang ketiga, akan digantikan oleh dal. Lam baris atas, dal baris atas, tak ada masalah. Dia tetap mengambil baris atas. Cuma lam tu kena tukar pada dal. Dan ambil baris atas tadi, lam baris atas, dia mengambil baris istau qoda. Itulah bagaimana kalimah yang istau qoda dibentuk daripada 3 huruf akar waw, qaf dengan dal. So di sini kita boleh labelkan dia. Istau qoda adalah kata terbitan. Yang ni tadi kata dasar. So yang ni kita labelkan kata terbitan. Taro, baya, tanun. Ya. Okey. So kata terbitan adalah langkah yang pertama untuk membentuk kalimah daripada kata dasar. Ya, so kadang-kadang kita dapati kata terbitan tu istauqoda, kadang-kadang kalimah di dalam ayat, contohnya bukan ayat di sini tetapi ayat lain, kadang-kadang dia menjadi istauqodu dalam kalimah, ya. Jadi sebelum membina kalimah dalam ayat tu, kita mesti dapatkan bentuk kata terbitan dia tu. Dalam konteks ni ialah dengan menggunakan acuan tu, kita dapatlah kata terbitan istauqoda. So bila istauqoda ni, dia adalah fi'il madhi maklum wazan ke-10. Dia mesti memberi makna dalam bentuk fi'il madhi wazan ke-10, iaitu maklum. Jadi Doktor, pada istauqada ni kan, kalau kita tak tengok dia punya wazan ni, kita mengenal dia daripada perkataan istauqada ni, macam mana kita nak kenal dia? Kita nak kata dia ni fi'il madhi, saya selalu tertukar dengan fi'il amar. Sebab saya fokus saya kan selalu kepada hamzah wasal tu. okey, kalau fi'il amar, dia tak boleh baris atas ujung dia. Huruf akhir. Huruf akhir mesti tak boleh Dia, baris. dia mati kan. Tapi Dia kadang-kadang kalau dia melekat kan, jadi kita tak boleh nampak dia punya mati tu kalau dia melekat dengan dhamir kan. betul. Okey, caranya pecahkan dia supaya dia domain tu kita asingkan dia, ya. Okey, sebagai contohlah, katakanlah dia bukan istauqoda ni, katakanlah saya buat kat bawah ni, dia istauqodu, tak nampak baris apa? Baris sukun dia, ya. Katakanlah, tetapi istauqodu bukannya amar, ya. Istauqodu, kalau amar dia, kita tengok ni, amar dia apa dia? Yang ni. Istaf'il, ya. Istaf'il maknanya betul-betul qaf tu, Yang qaf kedua baris akhir bawah. tu taukid.
Qaf baris bawah ya. Jadi qaf dia ini kalau amal dia macam ni pula. Qaf baris bawah, Baris baris atas. terakhir, dua tu baris bawah. Huruf Ah, akhir. jadi dia sebab dia bertemu dengan waw alif ziyadah, jadi tak nampaklah sukun dia. Kan? Tak nampak sukun dia. Tak nampak dia punya. So apa kita buat? Kita pecahkan dia, apa? Sebab tu kita kena belajar buat komponen tu. Ya. Bila kita belajar buat komponen tu, kita akan dapati dia akan jadi macam ni lah. Pecahkan dia. Ini taruh campur. So kita akan dapati istauqidu tak ada ya. Dari depan tak ada. Untuk hamzah wasal ni tak ada. So bermakna kalau qaf baris bawah dan ni mesti disukun. Sebab dia kena ngikut acuan tadi ya. Dia ngikut acuan dia, ain baris bawah, huruf ujung dia sukun. Lain tak ada. Jadi dia mengikut yang ni lah. Jadi kalau ikut ni kita tahu dia adalah fa'il amal. Jadi ujung tu adalah sukun. Ya, sukun dia. Jadi bila kita pecah ni barulah kita nampak. Jadi dal yang dhammah tadi asalnya ialah sukun apabila dia bertemu dengan waw. Kalau kita tak buat komponen ni kita tak nampak ya. Sebab tu pembentukan kalimah dengan komponen sangat penting untuk kita belajar mengenal kalimah. Kalau kita hanya bergantung pada makna tak boleh ya. Kita tengok kalimah, kita hafal makna tak cukup. Makna tu tidak memberi maklumat keseluruhan. Dia hanya beri mana erti saja. Jenis dia tak beritahu kita, wazan dia tak beritahu kita, i'rab tidak beritahu kita. Jadi banyak benda yang kita missing lah, terlepas. Sebab tu kita kena buat komponen dengan pembentukan kalimah ni. Barulah kita nampak dan kenal kalimah tu dengan lebih baiklah, lebih tepat ni ya. Okey, kata terbitan, kita ingat kata terbitan adalah terbit daripada kata dasar, bermakna di sini sudah ada pelaku dia, sudah ada masa dia, sudah ada konteks dia. Ya? Jadi ini konteks dia lah wazan 10 dan konteks juga maklum. Jadi makna itu mesti dalam memberi dalam konteks itu. Iaitu fi'il madhi yang maklum, yang aktif dalam konteks wazan 10. Okey. Dan kita ambil makna daripada kata dasar tu, masukkan ke dalam kata terbitan dan letakkan dalam konteks yang betul lah ya. Yang betulnya fa'il. Dia ada fa'il dia. Jadi fa'il tu ialah mustatir. Ya, di sini tak ada nampak biasa mustatir, dia merujukkan kepada huwa. Huwa tu ialah dia lah, dia lelaki. Dia lelaki. Dia, lepas tu ada masa dah, iaitu telah. Telah menyalakan. Itulah makna kepada kata terbitan. Yang berbeza kata dasar. Kata dasar dia tak ada fa'il, tak ada masa lagi ya. Dia telah menyalakan. Ejaan nyala tu adanya alif Ada alif ya. Okey. Kalau ikut Tadi ada tak alif ya. Okey, tak ada alif, menyala. Betul. Menyalakan, yang ni pun ada alif, menyalakan. Kalau ikut ijawi makmur lah. Ya. Boleh, kita boleh ya, boleh cek. Kalau tuan-tuan jawi mana tadi, kita bahagian jawi kita letak kat mana ya? Arabic. Bukan Seth rasanya. Sini. Jawi makmur ya. Okey. Lepas tu kita type je lah, menyalakan. Okay, and then tekan bawah ni Rumi Kejawi. Betul, ya ada alif, menyalakan. Okay, itu boleh bantu kita ya. Kalau kita tak sure, kita boleh bantukan tu. Jadi menyalakan ya. Itu untuk
istauqada selesai ya. Dan besok kita akan sambung dengan naro pula. Ya, naro. Sekarang dah lebih masa dah ya, 7.40 saya kena pergi ke kampus awal sikit ya. Sekarang ni kita dah memulakan semester baru ni, kena pergi awal sikit. Jadi kita cuba habiskan 7.45 ya. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Yang ni kita buat apa? Kita simpankan dulu. Tapi kalau ikut dalam terjemahan dalam Quran ke dekat kita punya apps ni, cuma dia tak letak dia punya pelaku dengan masa kan. Dia terus kepada perbuatan je kan. Itu dia dah buat dalam konteks ayat. So bila Pergi kita masuk konteks ayat tu tak payahlah. masa ayat tu tak payah dah. Sebab dia ada apa tu, fa'il di belakang tadi, al-ladzi tu. Tak perlu 2 kali. Nanti kita akan buat macam mana nak menterjemah mengikut apa kalimah, dan macam mana nak menterjemahkan dalam ayat ya. Kalau dalam ayat nanti kalau kita apa ni nak letakkan semua, nanti dia berulang kali pula. Fa'il tu tak perlu, dia sekali cukup. Jadi yang dia tunjuk dalam apa tu, dalam terjemahan tu, sebab dia dah ambil daripada ayat dia. Ayatnya dah ada fa'il sebelum tu kan. Orang yang tu tak perlu masukkan dia lagi. Orang yang dia pelik pula ayatnya kan. Jadi dia gugurkan dia tu. Tapi bila kita membuat proses ni, kita kena terjemahkan dulu. Dalam ayat baru kita buangkan. Okey, dan yang ni kita simpan untuk latihan besok dalam download. Dan kita ambil latihan hari ini 24 hari bulan, dan kita save dia dan boleh guna kalau kita nak copy balik besok dalam lesi logo tu ya, insya-Allah. So kita berhenti di sini dulu hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, Doktor.